juga kepada mahar ni, tentang mas kahwin ataupun mahar, ya, yang kita maksudkan mahar ini adalah sesuatu yang wajib diberikan suami kepada isteri dengan sebab akad nikah dan dengan sebab hubungan suami isteri. Ia disebut sodak atau sidak kerana ia untuk menunjukkan sidak ataupun kesungguhan orang yang memberinya untuk menikahi atau menjadikan wanita yang diberinya sebagai isteri. Mas kahwin juga disebut mahar, nihlah atau faridah. Ada nama faridah tu, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan mas kahwin, satu pemberian daripada suami kepada isteri. Ya, berapa, lebih banyak lebih baik atau sedikit lebih baik? Ya, tanya pula lebih baik untuk siapa? Ada pula soalannya. Kalau untuk orang perempuan lebih baiknya kalau banyak. Ya, kalau orang lelaki lebih baik kalau sikit. Jadi Islam yang adil dan sempurna memberi panduan pada kita yang macam mana mas kahwin ni? Yang mahal ke yang murah? Tak cakap mahal atau murah. Islam sebut mudah. Mudah kepada orang kaya boleh jadi 100,000. Mudah kepada orang miskin boleh jadi RM3. Terpulanglah. Ya, mungkin 3,000 mahal, kalau kita guna perkataan mahal, dia sangat subjektif dah. Kalau murah pun sangat subjektif, tapi mahal murah itu bergantung kepada seseorang. Tapi bila kita kata mudah, mudah bukan saya yang menentukan, ya, dua orang itu menentukan apa yang mudah bagi mereka. Maka itulah Islam ini yang memudahkan, ya. Dan hukum beri mas kahwin ini wajib ke, sunat ke, harus ke, sunat muakkad ke, makruh? Wajib bagi suami apabila akad nikah dilakukan dengan sempurna, ya, tapi tak perlu sebut pun tak apa. Kita tak payah sebut dalam lafaz kita tu, aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya berapa ribu ringgit, berapa sen, tunai, tak payah sebut pun tak apa. Ya, kita kata aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang telah ditentukan tunai. Boleh. Ya, tak payah sebut pun tak apa. Seandainya terdapat kesepakatan untuk tidak menyatakan jumlah mas kahwin, ya, kesepakatan tersebut dianggap batal kerana mas kahwin adalah wajib. Dia tak boleh, tak payah bagi apa-apalah. Kita nikah gitu-gitu je. Tak payah bagi mas kahwin semua, tak payah, tak boleh. Mas kahwin adalah rukun. Ya, syarat ijab itu mesti ada mas kahwin. Jadi macam mana nak buat kalau kita, alah, mas kahwin RM80 tak payah bagi pun tak apa, kan? Contoh, macam mana nak buat? Suami kena bagi dulu mas kahwin RM80 dan dia hadiahkan balik pada suami, tak apa. Ya, ataupun kalau mas kahwin itu hutang, ya, kalau hutang kita biasa, mungkin kita ada berhutang ataupun orang berhutang dengan kita, dia tak cakap bila dia nak bayar. Ya, bila dia ada duit dia bayar, dia kata. Kita pun tak tahu bila dia ada duit. Tapi kalau hutang untuk akad nikah, kita kena sebut bila tarikh akhir kita boleh settlekan hutang itu. Dalam masa 3 bulan? Dalam masa setahun? Dalam masa 3 tahun? Ya, tetapi hutang itu sudah tentulah berakhir bila ada kematian mana-mana pihak lah. Kalau mati suami ataupun mati isteri, macam mana nak selesaikan? Jadi harta yang ditinggalkan itu kena automatik bayar mas kahwin lah, ya. Walaupun tempoh hutang masih ada. Jadi tak boleh kita batalkan mas kahwin daripada awal. Tapi kalau selepas itu kita nak halalkan, tak ada masalah. Macam suami kata nak hutang, so kita pun lepas habis akad kita kata mas kahwin yang hutang tadi, abang tak payah bagi kat saya halalkan. Tak payah bayar sebagai hutang. Jadi tak apa. Kita tengok sikit lagi, ya, kadar mas kahwin, ya, berapa kadarnya. Yang ini yang kita sebutkan tadi, ya. Tidak ditetapkan dengan nilai yang khusus, melainkan apa sahaja yang boleh dijual atau yang sah untuk dijual beli, sama ada barang atau berbentuk faedah, banyak ataupun sedikit, tak ada masalah. Ia sah dijadikan sebagai mas kahwin asalkan dia berharga. Kita tidak boleh kata aku nikahkan akan dikau dengan mas kahwin udara yang ada dalam bilik ini tunai.
Berapa ringgit udara sekilo? Tak boleh kita tentukan ya kadarnya. Jadi itu tak masuk. Dan dia bukan harta yang boleh dijual beli. Udara tak boleh dijual beli. Ataupun aku terima nikahnya dengan jumlah cahaya yang masuk melalui tabir-tabir dalam bilik ini dengan tunai. Tak boleh. Cahaya pun tak boleh dijual beli. Ya, tidak boleh dikira sebagai harta. Ya, dan apa yang disebut oleh Rasulullah, tazawwaj walau bi khatimin bin hadid. Berkahwinlah engkau meskipun dengan mas kahwin sebentuk cincin besi. Ya, Nabi nak tekankan di sini bukan cincin besi. Nabi nak tekankan kahwin. Nah, ya, kalau sesetengah perspektif dia melihat cincin besi, cincin besi, cincin besi. Tapi orang perempuan melihat kahwin. Jangan main-main dengan hubungan ini. Kahwin, ya. Kalau tak mampu cincin besi pun boleh. Itu baru datang cincin besi. Nampak tak? Kadang-kadang perspektifnya dia tak sebut kahwin, sebut cincin besi. Padahal boleh bagi cincin emas. Tapi duk sebut yang lebih baik adalah cincin besi. Oh tidak, itu bukan konteks hadis ini disyarahkan. Ya, dia nak kata kahwin. Ya, walaupun dengan cincin besi. Maknanya orang miskin pun boleh kahwin. Ya, bagilah hadiah apa sahaja harta yang ada walaupun nilainya amat rendah. Ya, kadar bagi mas kahwin jangan terlalu tinggi kerana jika terlalu tinggi boleh membebankan pihak lelaki. Tetapi yang terbaik adalah yang rendah berdasarkan hadis ini. Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruhu ma'una. Sebesar-besar berkat perkahwinan adalah yang serendah-rendah. Ya, tak cakap mahal, tak cakap murah, tapi rendah ataupun mudah. Ya, jadi rendah pada kita mungkin tidak sama dengan rendah pada orang. Jadi itulah yang ditekankan di sini. Ya, sesetengah pandangan dia menafsirkan sebagai mudah. Ya, yang paling mudah mas kahwinnya. 25 minit kita pergi last kali belanja dan hantaran ya. Nanti hikmah itu kita sambung untuk kuliah akan datang. Belanja dalam konteks masyarakat Melayu di Malaysia hari ini ya, selain mas kahwin perkara wajib, ada dalam perkahwinan orang Melayu sejumlah wang yang disebut sebagai wang. Kalau orang Kelantan dikata hantaran. Kalau negeri lain mungkin ada sebut belanja ya. Belanja ke hantaran? Belanja, tak kisah. Dua makna yang sama tapi mas kahwin lain. Dan ini kadang-kadang lebih tinggi daripada mas kahwin. Sebab itu kenapa nak dapat keberkatan tu mas kahwin rendah tapi pun hantaran tinggi. Jadi mudah ke senang kepada orang lelaki? Tinggi pada dia maknanya susah lah. Kalau pada dia rendah walaupun mahal, senang. Jadi dalam keadaan tertentu dia boleh membantutkan ataupun menjadi batu penghalang kepada orang yang tidak mampu untuk berkahwin. Sebab itu di negara kita ini mas kahwin mengikut negeri-negeri. Ya, negeri-negeri ini Jabatan Agama dah fikir dah. Kalau orang negeri Johor, berapa kebiasaan yang disepakati sebagai rendah di Johor? Tidak sama dengan kesepakatan kalau rendah di Selangor. Tidak sama kesepakatan jumlah mas kahwin yang rendah di Kelantan atau Terengganu, di Perlis tak sama. Jadi kalau orang tanya kenapa mas kahwin negeri-negeri tak sama? Sebab Jabatan Agama mengambil kira banyak perkara. Ya, zakat fitrah negeri tak sama kan? Kerana mengambil kira banyak perkara. Orang negeri Perlis makan berapa kebanyakannya? Basmati, ke berah wangi, ke cak rambutan, kecak ketupat. Kalau negeri yang ramai rakyatnya makan berah hancur, zakat fitrah dia tak bolehlah RM7. Kan? Kalau negeri yang kebanyakannya makan beras basmati, tak bolehlah zakat fitrah RM5. Jadi baru ni berapa bayar zakat fitrah? Tengok tak ingat. Ke tak bayar? Bayar. Suamilah tu. Tak? Ini wanita-wanita hebat ni, dia tak payah tahu berapa zakat fitrah dia. Itu suami yang uruskan, Masya Allah. Ya, bagi tahu balik ni terima kasih pada suami. Dia menyempurnakan satu tanggungjawab yang amat besar. Menyempurnakan keislaman kita ini. Zakat ini salah satu rukun Islam. Nampak? Nak cakap terima kasih pun lupa. Suami patutnya bila dia bagi tahu kita ni, abang dah bayar dah zakat fitrah ni, Allah terima kasihlah dia menyempurnakan syarat keislaman kita tu. Ya, salah satu itu zakat. Walaupun zakat tu besar, tapi dia salah satunya zakat fitrah. Cuba ya tanya berapa ringgit. Ada yang terpulang, ada orang makan beras basmati dia pilih untuk bayar RM21.
Sebab dah ditetapkan ya, sama ada nak bayar 21 atau RM7 atau RM5. Sebab kita raya hari tu zaman PKP. Masa PKP ramai orang yang asalnya bukan asnaf jadi asnaf disebabkan PKP. Ya, ada yang sebelumnya bekerja jadi tak boleh bekerja sebab PKP. Jadi asalnya dia tidak asnaf, tiba-tiba dia jadi asnaf. Asalnya dia boleh bayar RM7, dia jadi tak boleh bayar RM7 baru ni, jadi dia bayar RM5. Itu semua kita kena pedulilah. Dan kita balik kepada kita tadi tu, tanya suami tentang zakat fitrah baru ni, dan terima kasih kat dia. Boleh? InsyaAllah ya, walaupun kecil ya, walaupun bagi dia Allah beli tom yam mahal lagi daripada bayar zakat fitrah. Beli tom yam tak cakap terima kasih pun ya. Zakat fitrah beri cakap terima kasih. Sesungguhnya seorang pemimpin dalam rumah tangga ya, bila kita berterima kasih, bila kita menghargai, kecil pada kita tetapi amat besar bagi mereka